Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita masih membincangkan tentang perkara guru. Jadi minggu lepas ulang sedikit, jangan sesekali seorang itu memohon kepada guru dari guru itu untuk mendapat karamah ataupun kasyaf, kerana dia belum layak lagi. Yang memberi karamah dan kasyaf itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi disebut perkara-perkara gaib, tiada siapa yang mengetahui kecuali Allah. Sudah saya terangkan minggu lepas. Jadi minggu ini bismillahirrahmanirrahim. Seandainya berlaku sebarang karamah itu semata-mata kurniaan daripada Allah, mereka juga tidak akan menjadikannya sebagai bahan cerita, yakni guru-guru itu, sehingga mereka meninggalkan dunia yang fana. Tidak diceritakan kelebihan-kelebihan mereka. Sekiranya dizahirkan juga mungkin sekadar memelihara kepentingan yang lebih utama. Ini minggu lepas saya sudah saya sebut tentang contoh Habib Ali bin Ja'far al-Aidrus rahimahullah taala. Minggu ini seorang guru yang sempurna adalah bakal mendidik para pelajar dengan penuh semangat, tingkah laku dan perbicaraannya, memelihara mereka pada setiap waktu sama ada bersama ataupun tidak. Bahkan ketika berjauhan, mereka akan mendapatkan isyarat didikan melalui lintasan hati. Jadi seorang guru yang sempurna bakal mendidik pelajar dengan penuh semangat. Seperti kata-kata para ulama kebanyakannya ulama tasawuf. Salah seorangnya yang paling latest ialah Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al bin Hafiz, menyebut apabila seorang murid itu dia berguru dengan seseorang, tidak akan putus itu rantai kerana sudah berguru. Pergilah sejauh mana, pasti dia akan kembali kerana hatinya itu sudah terikat dengan guru. Ini guru dalam didikan. Dia akan pergi tempat sehingga dia tinggalkan guru dia akan pergi juga. Guru tahu apa yang jadi dengan murid itu. Allah bukalah. Ya, bukan kita jangan kata ini saya sudah terangkan minggu lepas, si fulan dia tahu apa yang jadi, dia tahu. Sudah saya terangkan Nabi SAW menegur dua wanita Ansar, kalau tidak silap wanita Ansar, tapi yang saya pasti di Madinah, kerana menyatakan dialah Rasul yang tahu apa yang jadi esok hari. Maksud qasidah. Nabi SAW tegur, ubah balik seni kata itu, kerana aku tidak akan tahu apa yang jadi esok jikalau Allah tidak memberitahu kepadaku. Itu Nabi SAW. Jadi kita ni siapa nak cakap Habib ni tahu apa jadi, Habib ni tahu apa jadi? Kita yang tahu cuma Allah. Jadi siapa yang pergi, dia dah hewaya, dia pergi pada tempat lain apa semua, bagaimanapun ada seperti layang-layang ditarik kembali. Jikalau orang yang tidak mahu, guru masih hidup tidak mahu dekat dengan guru, jikalau sudah pergi jauh, itu masalah besar. Itu masalah besar, takut semakin jauh bukan daripada guru saja, daripada Allah. Jadi guru itu yang sempurna adalah bakal mendidik para pelajar dengan penuh semangat, tingkah laku dan perbicaraannya, memelihara mereka pada setiap waktu sama ada bersama ataupun tidak. Yang saya sebut tadi, guru jika tidak bersama pun ada dia punya, itu ada bimbingan daripada Allah, bantuan daripada Allah melalui guru. Bahkan ketika berjauhan, mereka akan mendapatkan isyarat didikan melalui lintasan hati. Perkara yang amat berbahaya kepada setiap ahli suluk apabila gurunya merasa kecil hati dan berubah sikap terhadapnya. Seandainya ia cuba mencari guru-guru yang lain untuk mendidiknya, dia tidak akan berjaya sehinggalah mendapat restu. Na'udzubillah min zalik. Habib Abdullah sendiri sebut. Ya, Habib Abdullah juga disebut dalam satu kata-kata yang sangat masyhur, jikalau guru tidak redha, guru ini bukan guru, maksudnya guru batiniyah, guru seperti guru mursyid atau guru murabbi. Mursyid ni adalah untuk para awliya Allah. Seperti kalau tarikat Syazaliyah, mursyid mereka turun-temurun lah daripada Imam Syazali rahimahullah dan seterusnya. Ada dia punya hierarki. Guru murabbi yang mendidik, ada bantuan daripada Allah. Jadi siapa yang mengajar tidak semestinya dia guru murabbi, guru taklim dalam ilmu. Guru murabbi ni dia bukan saja mengajar bahagian ilmu saja,
bahagian fiqh, bahagian tasawuf, tapi dia juga mengajar, mendidik hati. Itu murabbi. Jadi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ada menyebut murabbi ni guru yang mursyid. Sebab tu siapa yang mengajar ni, siapa yang mengajar ni, dia, kita kalau Allah letak seorang itu untuk menjadi seorang yang mengajar, dia mengajar. Kalau Allah meletakkan dia untuk mendidik, dia mendidik. Ini bukan satu jawatan yang diminta. Dia belajar di madrasah yang bagus. Contoh di Singapura ini Madrasah Al-Junaid lah. Almost the whole world yang tahu Madrasah Al-Junaid. Ramai yang lulusan Madrasah Al-Junaid itu menjadi ulama-ulama besar. Tetapi ibu bapa yang hantar anak untuk ke madrasah, apakah untuk menjadi seorang ulama atau untuk menjadi seorang yang soleh di sisi Allah? Ingat, untuk menjadi ulama, anak itu kita mendidik, hantar anak ke madrasah untuk jadi ulama. Ada dua macam ulama. Satu ulama akhirat, satu ulama su'. Ditakuti nak jadi ulama, ulama su'. Sebab sekarang jadi ustaz, fulus banyaklah orang kata kan. Itu yang takut fulus, ulama su'. Jadi kita nak anak kita jadi apa? Orang soleh lah. Hantar ke madrasah untuk jadi orang soleh. Tidak semestinya lulusan Al-Junaid sahaja boleh jadi ustaz. Ada lulusan sekular. Seperti saya, lulusan sekular. Mengajar. Di mana Allah letak, di situlah. Kan ada Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, apa saja kedudukan, terutamanya khalifah atau bahagian dalam agama, jangan diminta. Jangan memaksa diri. Kerana apabila tidak diminta, Allah yang beri, Allah sendiri yang akan membimbing. Maksud hadis itu. Jadi Habib Abdullah ada sebut guru yang macam mana, yang murabbi atau mursyid itu, jikalau tidak redha kepada muridnya, carilah wali-wali kutub, seluruh wali kutub dalam satu dunia ini, untuk mendoakan mereka, tidak akan Allah kabulkan. Maksud kata-kata Habib Abdullah Al-Haddad. Kerana gurunya tidak redha. Guru ni kita ada dua orang tua. Satu adalah orang tua yang nasab kita bin atau bintikan mereka, ibu dan bapa. Yang lagi satu lagi adalah guru. Jikalau guru itu yang mendidik, lagilah kita nak perlu hormati. Jadi dia tidak akan berjaya walaupun dia sehinggalah dia mendapat restu daripada gurunya itu, guru yang min. Seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada berapa ratus guru. Ratus, kalau tidak silap saya, ratusan guru. Tetapi guru yang benar-benar itu ialah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Samalah seperti kita belajar, tapi kita ada satu guru yang mendidik kita, batin, zahir dan juga batin, adab dan sebagainya. Itulah murabbi. Jadi itu yang main. Janganlah membuat sehingga guru itu berkecil hati dengan kita. Itu yang ditakuti. Jaga adab lah, ya. Wajiblah bagi setiap ahli suluk memastikan benar-benar ketokohan gurunya. Bukan setiap orang yang dikenali dengan syekh dijadikan guru. Bahkan perlu wujud perhubungan jiwa di antara mereka. Batin ada. Ini dalam ni. Ini risalah untuk orang-orang yang murid, yang mahu dekat kepada Allah. Antara perkara dalam kitab Ta'alim Muta'alim, Syekh Burhanuddin Zanurji rahimahullah, bermazhab Hanafi, menyatakan kita lihat guru itu. Bila kita berguru, kita pilih guru kita. Kerana antaranya murid akan ikut cetak guru itu. Dia mold. Kalau guru suka menjerit-jerit, suka melaknat orang, dia pun sikit sebanyak dapat juga perangai bapak dia. Ini umpama anak dengan orang tua. Guru suka mengata itu, guru suka mengata ini, pun akan dapat juga. Jadi bagaimana hendak melihat guru ni? Kita belajar dengan guru ni, kemudian kita lihat jikalau ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya, merepek, beri sekitar 3 bulan ataupun 4 bulan. Semakin merepek, jauhkan diri. Tapi hormati dia apabila bertemu, kerana
kita pernah juga mengambil ilmu daripadanya. Buang yang keruh dan jauhkan diri 3 bulan ataupun 4 bulan. Jangan terus dengan guru tu jikalau ada yang tidak kena. Ya. Ada orang dia nak sangat berguru. Ni guru saya. Ni guru saya. Kedai kopi pun pak cik ni pelik. Dia wali ni, buah hakikat-hakikat. Guru juga dia jaga. Merepek. Dia tak ada kualiti punya murid. Guru yang murabbi, mereka akan melihat kualiti murid itu. Jikalau murid tidak mahu dididik, dia lihat tidak ada perhubungan jiwa, dia cuek aja. Belajar aja ilmu. Awak tidak datang, tak mengapalah. Jadi itu penting. Demikian halnya bagi setiap guru juga. Tidak akan mengambil setiap orang yang mendatanginya sebagai anak didiknya. Wajiblah diuji kemahuannya terhadap bimbingan jalan menuju kepada Allah. Inilah yang dikenali dengan Syekh At-Tahkim. Seperti para awliya Allah, mereka ini nak berguru dengan guru-guru mursyid mereka, diuji dulu. Ni Syekh. Guru bukan cheap sikit. Guru perlu juga. Ini orang suka collect anak murid. Collect anak murid. Kenapa nak collect anak murid? Nak duit? Melalui jalan Allah. Apakah air boleh bercampur dengan minyak? Impossible. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran tentang orang, riwayat dan juga riwayat-riwayat tentang orang yang mencampur adukkan dunia akhirat digunakan untuk dunia. Apa maksudnya? Agama ini digunakan untuk mengaut keuntungan dunia. Na'udzubillah min zalik. Ini bukan caranya. Tarik murid. Kenapa yang dulu, mengapa saya sering kata, mengapa ulama-ulama dulu seperti Al-Ustaz Sayyidi Syekh Muhammad Taha bin Muhammad Fadlullah bin Muhammad As-Suhaimi bin Abdullah bin Syaiban rahimahumullah, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, Syekh Umar bin Abdullah bin Ahmad bin Salim bin Abu Bakar Al-Khatib Al-Ansari rahimahumullah ta'ala. Mengapa nama mereka sentiasa disebut-sebut? Saya murid ni Sidi Abdul Rashid, Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Saya anak murid Sidi Rashid. Saya anak murid Syekh Umar. Saya anak murid Habib Umar. Saya anak murid Ustaz Taha. Saya anak murid Ustaz Abdillah. Kenapa? Kerana mereka tidak terkejar-kejar untuk murid. Mereka mengejarkan Allah. Dan murid semua datang kepada mereka kerana untuk berpaut pada mereka, untuk dekat pada Allah. Tapi lainnya, yang dalam observation saya, kita observe aja lah, kita tengok kebanyakannya sekarang bergantung pada murid untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jikalau ada di antara sana ustaz-ustaz begitu, mereka sedar. Kita murid banyak, murid sedikit, kita pilih Allah. Oh, murid ni tak nak pergi, tak nak datang pada kita. Kita tarik untuk mengajak kepada Allah, atau untuk masuk dalam kelompok itu balik untuk selamatkan murid-murid ini, ataupun untuk masuk ke dalam kelompok balik untuk fun. Nanti masa korban tak ada orang nak sembelih dengan orang, dah turun berapa orang murid ni, dah tak ada orang, dia punya sales pun dah kurang. Nanti nak buat majlis ni tak ada, dah kurang orang, kurang pula nak buat maulid ke, nak buat apa. Ini perlu dihati-hati para guru-guru. Guru-guru yang macam ni bukanlah Syekh Tahkim. Sebab Syekh Tahkim itu mereka tidak indahkan perkara-perkara dunia ni. Nak buat maulid, nak buat majlis Nabi SAW, kalau jalannya betul, akan ada bantuan daripada Allah. Syarat-syarat bagi ahli suluk, wajiblah menjadikan dirinya seperti jenazah di sisi guru. Seperti jenazah di sisi guru, seumpama anak-anak kecil di sisi ibunya. Sedangkan hal ini tidak akan berlaku kepada Syekh Tabaruk, guru sekadar mendapat barakah. Tidak menjadi suatu larangan para ahli salik untuk mendatangi Syekh Tabaruk seberapa ramai mungkin, namun sekadar mendapat barakah dan bukan untuk mendapat tahkim.
Syekh tabaruk ini kita pergi untuk barakah lah guru-guru syekh. Macam sekarang Habib Kazim Segaf di Yaman, ada satu Habib ni, Habib Abul Maula. Kalau tidak silap saya Abul Maula, Wali Majzub. Itu untuk mendapat barakah. Tidak ada ramai orang yang hendak menziarahi, yang berani, bukan hendak, berani menziarahi Habib Abul Maula. Abul Maula ke Abdul Maula di Yaman. Tapi Syekh Habib Kazim dia yang sering menziarahi setiap petang daripada waktu zuhur hingga asar atau asar hampir ke maghrib. Itu mendapat tabaruk, barakah-barakah. Itu tidak salah untuk kita datang untuk mendapat barakah pada guru-guru tabaruk. Mendapat barakah, ustaz saya datang untuk barakah gini, dengar sikit nasihat, barakah dah. Tapi guru tahkim tidak. Guru tahkim ada sebahagian ulama sebut seorang saja. Kita pergi doktor, makan banyak ubat, kacau tak? Kacau lah. Pernah tengok cerita penyamun tarbus tak? Penyamun tarbus tak? Ibrahim Pinit sakit, demam panas. Sudin pula pekat telinga. Pergi doktor, cakap ni ubat 2 biji 12 jam. Dia short minded Sudin ni. 2 biji 12 jam, 2 biji 12 jam. Okeylah, dia jalan terlanggar perempuan. Perempuan dia kata, apa ni langgar? Buta ke? Dia langgar kita, dia marah pula. Sudin cakap. Sekali Sudin teringat balik, tu ubat apa? 12 biji 2 jam. 12 biji 2 jam. Dia balik, dia kasih Ibrahim Pinit makan. Allah yarham. Dia kasih makan. Ibrahim Pinit cakap, banyaknya ubat apa ni Din? Makan je lah, doktor dah suruh makan. Kacau. Itu doktor, kirakan guru. Yang ni lagi satu guru, tak kacau. 12 biji 2 jam. Badan dia lompat, panasin. Haji Sattar datang, kenapa Din? Aku kasih makan ubat doktor ni. Ubat doktor? Apa banyak gini Din? Dia kat 12 biji 2 jam. Tahu Haji Sattar cakap apa? Kepala otak kau Din, ini 2 biji 12 jam. Macam mana dia tak melompat tu? Panas. Kacau lah. Itu baru 2 orang, doktor dan Sudin. Ini guru, lagi kacau dalam. Yang ini cakap tak boleh, yang ini cakap boleh. Ini satu saja. So, sebahagian besar ulama kata guru mursyid atau murabbi ni satu aja yang mendidik. Jadi syarat-syarat bagi ahli suluk, orang yang benar-benar hendak kepada Allah, wajiblah menjadikan dirinya seperti jenazah di sisi guru. Matikan diri. Seumpama para sahabat, mereka jikalau Nabi SAW berbual tentang ilmu, mereka tunduk. Tetapi jikalau berbual seperti biasa, ada adab-adabnya, bergurau-gurau tapi ada adabnya. Sekiranya para ahli suluk tidak menemui guru pendidiknya, wajiblah ia berusaha dengan penuh gigih dan luhur untuk mendidik diri menuju kepada Allah. Sentiasalah menaruh harapan agar beroleh orang yang menunjukkannya ke jalan yang benar. Niscaya Tuhan yang maha memakbulkan segala harapan orang yang berharap akan mengurniakan baginya pembimbing ke jalan Allah. Belum ada lagi guru. Ada orang di sana tidak dapat guru. Kesian. Kita doakan saudara-saudara kita, mereka hendak dekat pada Allah. Sedih saya tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, bulan Ramadan, saya naik teksi nak pergi ke Masjid Abdul Razak. Orang teksi tu menangis berbual dengan saya. Doakan saya lah, saya cari guru lah, saya tak ada masa. Bukan tak ada masa lah, dia tak tahu macam mana dia nak belajar ni, cakap. Tapi mungkin keadaan orang kena bawa teksi. Menangis dalam teksi, driver teksi menangis. Bulan Ramadan, dia cakap saya lebih rasa lagi bulan Ramadan ni saya tak dapat nak beribadah apa semua. Dia cari guru. Jikalau tidak dapat cari guru, maka senantiasa berdoa kepada Allah. Dan amalan dia apa? Ini saya beri amalan. Kalau tidak silap saya, Al-Imam Ibn Atta'illah, pengarang kitab Al-Hikam, dia sebut pada akhir zaman, pada zaman ini, akhir zaman kita nak kena faham zahir saja Nabi SAW itu Nabi akhir zaman. Nabi zahir aja tu dah consider akhir zaman. Kita jangan sedikit je kita nampak YouTube gambar malaikat merepek. Yang malaikat macam mana kau nak capture? Kau ingat ni apa? Seekers, nampak hantu. Malaikat bukan tu macamnya low class. Tulis akhir zaman. Ya apa ni? Bodoh, tahap level bodoh. Siapa belajar dengan saya, jangan macam bodoh gitu Tolong sikit jangan hantar tanya, ustaz, ni betul ke malaikat ustaz Pak Masjid Madinah ni, Masjid Nabawi? Tolong malaikat itu tak boleh capture on camera Kau ingat daripada Hollywood, Fallen Angel. Paling banyak pun ada jatuh tempat atas pagar. Itu nama dia Chris Angel. Badan tembus tapi tak mati.
Tapi yang lain-lain bukan. Tolong jangan jadi bodoh. Banyak minum air tabaruk. Datang rumah saya ambil air tabaruk. Kalau rasa ingat ada macam hari bodoh tu kan, banyak minum air tabaruk. Jangan nak refer bab hukum, bab tasawuf. Jangan hantar YouTube, betul ke ustaz ni? Ya Allah, ni apa ni korang ni? Jadi ni dah akhir zaman. Al-Imam, kalau tidak silap saya, Imam Ibn Athaillah rahimahullah, dia sebut apa? Pada akhir zaman apabila seorang tidak menemukan guru untuk membimbingnya, mursyid. Guru, ustaz banyak, tapi yang mursyid ataupun murabbi, yang mendidik. Kalau tidak jumpa, banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Apa selawat yang diajar oleh Nabi SAW pada hadis Bukhari? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat tu. Boleh selawat tu 100 kali. 100 kali boleh? Muka tak confident semua. Boleh angguk macam tak angguk. Nabi SAW ada sebut lagi dalam satu hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Macam mana selawat dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah itu je lah. Selawat banyak-banyak 1000 kali satu hari. Man salla alayya alfan marat atau kamakal. Bunyi dia akan macam itu hadis ni. Man salla alayya alfan marat fi kulli yawm haramallah jasaduhu 'alan nar. Allah mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Ada yang sebut man salla alayya alf marrah fi kulli yawm zahamat katifuhu katifi ala babul jannah. Siapa yang bersalawat ke atas aku 1000 kali satu hari, bahunya dan bahuku berlaga di pintu syurga. Maksudnya masuk syurga dengan Nabi SAW. Apabila masuk syurga dengan Nabi SAW, amalan-amalan yang kita buat di dunia diredai Allah, dan kita ada guidance. Itulah yang dikatakan Al-Imam Ibn Athaillah. Jikalau akhir zaman ni masih belum dapat guru, teruskan baca kitab, teruskan hadiri kuliah. Guru maksudnya guru yang mendidik hati kita. Dan banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Selawat pada Nabi. Selawat ni dan kitab ni, kitab Al-Jawhar Al-Mahub wa Munabbihatul Qulub. Tak payahlah nak itu translate kan nanti time banyak jadi itu kitab dia lah. Tak tahu korang nak baca ke tak, saya terangkan lah sebab saya baca kan. Seorang yang berselawat pada Nabi SAW diambil daripada hadis Nabi SAW. Maksudnya itu seorang yang berselawat pada Nabi SAW, selawatnya itu keluar dengan segera, melepasi timur dan barat, darat dan juga lautan. Semua itu dilalui dengan tidak ada tinggal sedikit pun satu kecil tempat yang tidak tahu bahawa itu adalah selawat daripada kita. Diberitahu, aku selawat daripada si fulan, aku selawat daripada si fulan, ataupun aku selawat daripada si fulana. Kalau fulana perempuan, fulan lelaki. Semua diberitahu. Satu alam ini diberitahu. Min masyriqi wal magharib, daripada timur dan juga barat. Kemudian selawat itu menuju laju sampai kepada langit lah, arsy Allah. Imam As-Sanusi, Imam Tauhid, menyatakan semua amalan yang riak akan tertolak. Semua amalan yang ada riak sedikit pun akan ditolak, kecuali selawat. Riak, hati lalai, nak menunjuk orang, Assalamu alaik Zainal, suara sedap lah tu konon kan, diterima. Oh ni nak menunjuk-nunjuk ni, diterima. Ya Rasulullah, ya Nabi, dalam hati sedap juga suara aku ni tarik lagi sikit lah dalam hati kan, diterima. Kata Imam Sanusi dan banyak lagi ulama, satu-satunya amalan yang riak diterima. Itulah selawat. Dan apabila selawat ini, bila dia keluar menuju kepada Allah, satu selawat itu akan diciptakan seekor burung. Daripada seekor burung itu, diciptakan pada seekor burung itu 70,000 sayap.
Tiap-tiap sayap itu ada 70,000 bulu. Tiap-tiap bulu itu ada 70,000 wajah. Tiap-tiap wajah itu ada 70,000 mulut. Tiap-tiap mulut itu ada 70,000 lidah. Dan tiap-tiap lidah itu akan bertasbih 70,000 tasbih kepada Allah Jalla Jalaluh dengan 70,000 bahasa lughah. Yang tasbih itu bertasbih kepada Allah dan pahalanya dituliskan untuk orang yang berselawat itu. Jadi berselawatlah pada Nabi SAW. Ada banyak lagi. Dia nak kira macam mana? Tiap-tiap bulu 70,000 tu, tiap-tiap sayap berbilion-bilion lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita baca selawat tafrijiyah lagi, kan? Jadi selawat untuk dapat guru juga. Terdapat juga di kalangan ahli salik yang tiada guru pendidik, walaupun ia berusaha mendapatkannya, sedangkan ia mempunyai guru tanpa disedari dan dilihatnya. Gurunya membimbing dengan sebaik-baik bimbingan. Ketika ia mendapatkan sesuatu, sebenarnya ia beroleh kenyataan yang benar. Sebenarnya pembimbing yang luhur itu sentiasa ada. Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk kepada para walinya kecuali melalui kuasanya dan petunjuk-petunjuknya sendiri. Tidak akan sampai seseorang kepada jalan yang mereka cari kecuali melalui jalan-jalan orang yang pernah lalu dan sampai kepada Allah. Apa maksudnya ini? Dia fikir dia tidak ada guru yang membimbing, tetapi sebenarnya dia ada guru yang membimbing. Satu, kita dengan habaib kita dapat. Kemudian kita ambil daripada habaib ini, habib ini, seorang habib ini. Itu antara Ratib Al-Haddad ke, Ratib Al-Attas ke, Ratib Muhammadiyah ke. Dapat itu berantai bersanad dengan ijazah. Kita rasa seperti tiada bimbingan. Guru ni tidak semestinya fizikal. Guru ini spiritual, hati, batin. Sebab itu guru zahir dan juga batin. Bagaimana nak tahu guru itu zahir dan juga batin? Apabila kita ini batin kepada Allah dan kita connection, kontak kita dengan guru kita dapat. Sesuatu yang tidak itu kita akan dapat rasa. Saya pun tidak tahu macam nak explain. Kalau saya nanti explain, nanti jadi satu fitnah. Pasal ini dah masuk dalam lagi bab kontak batin, sedangkan ini kelas umum. Jadi faham-fahamlah ya. Kalau tak faham, tanya secara personal ya. Tapi sekali lalu atas tu faham ya, kontak batin jangan kurang batin kuda kepang pula. Itu lain, itu syaitan. Ya, itu bukan guru, tu bukan guru apa tu, guru mursyid tu. Itu salah tu. Makan gelas, apa sebab makan gelas? Tak ada benda lain nak makan ke? Nampak sangat tu syaitan lah. Kalau tingkap rumah yang nak tukar, apa yang kuda kepang? Sudah makan tingkap, berani ke tak? Gelas mana boleh makan, tingkap tak nak makan pula. Kasih dia fiberglass. Macam ya. Gelas ni nak tunjuk terror. Orang pakai merah dia kejar. Kan tahun 80-an gitu Dia je macam tu kat Spain pula, tak nampak warna merah Jadi faham-fahamlah kontak batin yang maksud saya tu. Jadi bila ada ratib ini kita ijazah berantai, itu ada yang membimbing kita. Salah satu daripada rantai itu ada membimbing. Wali ini mereka tidak tidur. Mereka tidak mati. Mata kasar kita, mereka mati. Tetapi mereka tidak mati seperti mana dah banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Mereka senantiasa hidup dan mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika ia mendapatkan sesuatu, sebenarnya seperti saya sebut juga, guru ini tidak semestinya kita dekat dengan guru fizikal, kita dekat dengan guru secara batin. Ada yang nak dekat dengan guru fizikal sebab ramai yang nak dekat dengan habib-habib yang datang daripada Yaman tu. Sebab apa? Habib popular. Nak nampak yang dia khidmat dengan habib lah. Kalau mungkin ada ustaz-ustaz yang popular juga, dia nak nampak khidmat. Tetapi sebenarnya hatinya belakang tu, saya dah jumpa banyak orang depan habib-habib punyalah tunduk. Munafik ni orang. Sebab kemudian di depan saya, kita tak ada bilang kita dah apa. Dia kata, ini biasalah Arab-Arab ini. Ente tahu dia depan habib ni, hari tu dia ada cakap gini-gini. Munafik kan. Sampai kapan pun enggak bisa naik, Pak. Orang munafik
semakin jauh daripada Allah. Talam dua muka. Ada dalam hadis, perkara yang sangat Allah benci dan Allah tidak suka ialah orang yang talam dua muka. Depan baik, belakang tidak. Tak nampak popular, jadi orang ambil gambar. Kalau masuk mana-mana, Facebook ke mana, muka dia pun ada. Sebenarnya dia sekadar perhiasan. Sekadar perhiasan, macam kucing letak depan kedai Cina atau kedai India. Panggil orang, ambil gambar aku lah, ambil gambar aku. Apa guna? Tak ada guna apa-apa. Inilah orang yang dekat dengan ustaz, nak dekat dengan Habib, nak nampak secara fizikal konon-konon dia dekat, tapi sebenarnya dia jauh. Mulut-mulut dia masih keluar lagi kata-kata yang tidak Allah redha. Teruskan fasal tambahan. Para ahli suluk yang inginkan sesuatu dari gurunya, pastikanlah dirinya sentiasa beradab dan memuliakannya. Diam dan tidak bertanya bukanlah satu adab yang baik. Sewajarnya para salik senantiasa bertanya kepada gurunya, kecuali gurunya meminta ia berdiam, maka akurlah dengan permintaannya. Jadi ada orang kata, jangan tanya, guru dah suruh buat macam ini. Jangan, bukan suruh buat, maksudnya jangan tanya. Kita tidak tahu bab hukum, jadi kena tanyalah guru. Melainkan adab-adabnya. Jikalau guru kata, ente zikir selawat 200 satu hari. 200 tak banyak. 200 kalau orang baru-baru mungkin 200 sudah 5 minit dah habis lah. 200 Kemudian kita cakap, kenapa 200? Ana boleh buat 300, boleh buat 500 apa? Itu kurang adab. Termasuknya kurang ajar juga. Tetapi kalau bab ilmu, al-ilmu khazain. Ilmu itu khazanah. Dan kuncinya adalah pertanyaan. Itu hadis Nabi SAW. Jadi kita perlu bertanya. Nak buka khazanah ada kunci-kuncinya. Pertanyaan. Kemudian, seandai juga guru anda melarang sesuatu perkara yang anda lakukan, janganlah pula anda bersangka buruk terhadapnya. Yakinilah bahawa dia telah melakukan sesuatu yang lebih utama dan bermanfaat untuk anda. Guru kata, jangan buat macam ni, jangan pergi sini. Ustaz, saya rasa saya nak pergi maulid ni, ada satu ustaz ni dia buat. Contohlah, ni contoh jangan ambil cerita betul ni contoh. Saya nak pergi, jangan. Situ dia dikenali orang ramai ustaz. Jangan. Duduk aja. And guru tak perlu bagi tahu pun kenapa. Kerana mungkin yang disangka ustaz tu bukan ustaz. Kerana besar kemungkinan kerana guru itu tahu dan tidak mau mengaibkan orang yang lagi satu, walaupun dia dikenali ramai orang. Mungkin yang disangka ustaz itu suka mengambil manfaat daripada orang. Ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi guru cakap jangan saja. Guru tidak akan melarang jikalau ada personal ada personal punya itulah. Saya ceritakan tentang satu cerita. Syekh Umar bin Abdullah bin Ahmad bin Salim Al-Khatib. Ada seorang guru yang dikenali ramai orang. Guru ini tiba-tiba buang muka dengan Syekh Umar Al-Khatib. Kemudian ada orang bertanya kepada Syekh Umar Al-Khatib, kenapa Syekh ni buat begini pada ente? Dia cuma cakap apa miskin. Dia cakap, apa miskin tu? Bukan miskin fakir Maksudnya miskin tu dalam bahasa Arab tu kesian. Syekh Umar kesian dengan dia. Ada tengah melawan dengan hati dia lah tu agaknya, yang orang ni yang buang muka dengan Syekh Umar ni. Murid dia ramai, ribu dikenali. Di Malaysia ada murid, di sini ada murid. Kemudian ada orang murid Syekh Umar datang, ataupun orang luar datang, kata nak belajar dengan Syekh ni lah yang buang muka daripada Syekh Umar. Datang pada Syekh Umar, minta pendapat pada Syekh Umar. Mi Umar atau Syekh Umar, Ana nak minta izin atau pendapat, Ana pandangan, Ana nak belajar dengan Syekh ni. Apa Syekh Umar sebut? Bagus, pergi belajar. Orang yang ikhlas,
Mudah-mudahan ustaz-ustaz sekarang banyak yang ikhlas lah macam tu. Personal level is personal level. Tetapi kalau ilmu dan melibatkan ummah, kita jangan letak kita punya personal thing in front. Dan Imam Ghazali ada sebut, jikalau ustaz mengumpat ustaz lain, kita dapat lihat ulama ini dan ulama ini, syekh ini dan syekh ini dalam kelas atau bersama murid mengumpat ustaz lain, orang alim yang lain, tinggalkan dia, guru ini. Sekarang banyak jadi itu. Sebab apa? Semua bukan, ramai yang bukan menuju kepada Allah. Ramai menuju kepada rumah besar, kereta besar. Sebab tu yang saya sebut awal tadi, kita hantar anak kita ke madrasah untuk jadi orang yang alim dengan ilmu Allah, yang memahami ilmu Allah, yang mana mengamalkan ilmu Allah dan menjadi seorang yang soleh ataupun solehah, ataupun nak jadikan dia ulama. Yang jadikan dia ulama tu Allah yang akan tempatkan dia di situ. Ulama tidak semestinya soleh. Orang umum pun ada yang lebih soleh daripada ulama. Tetapi kalau ulama itu soleh, dia lebih soleh daripada orang umum yang soleh. Faham apa yang saya sebut? Faham Okey. Seandainya guru anda mula menanamkan perasaan marah terhadap anda, maka ketika ini seolah-olah anda telah ketinggalan dan kehilangan satu kurniaan yang mendekatkan perjalanan anda. Ketika ini juga perlulah anda bercerita dan memohon penjelasan dari guru anda. Selalulah memohon maaf kepada guru seandainya berlaku sebarang kesalahan dan kesilapan sehinggalah ia merestuinya. Guru ni orang tua kita. Kan ada disebut anak Adam itu apabila sudah meninggal terputus segala amalan kecuali 4 perkara. Apa? Sadaqatul jariyah, ilmu yang bermanfaat. Lagi apa? Doa anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Lagi satu? Tiga benda tiga benda. Sedaqatul jariyah yang berterusan, lepas tu ilmunya yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Dia gunakan walad, anak-anak atau aulad dalam hadis tu. Itu bukan anak senasab saja tau. Anak murid, anak saudara, anak apa, yang dia pernah beri manfaat, nasihat apa semua, yang itu. Sebab dia tidak guna ibnu macam banu. Itu kalau ustaz lah. Kalau orang biasa, kalau orang biasa, kita macam terangkan kepada budak-budak kecil, kita sayang anak saudara kita, kita ada ajar apa semua, kita beri nasihat dan mereka mendoakan kita. Termasuk juga anak-anak yang soleh. Jadi guru anak-anak murid termasuk anak-anak mereka. Dan bila disebut guru ini adalah orang tua nombor 2, kan? Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah tu terletak pada ridha kedua orang tua, yakni ibu dan bapa, termasuk guru jugalah tu, orang tua. Jadi perlu beradab lah. Jangan sampai maksud menanam, seandainya guru mula menanamkan perasaan, bukan guru ni dendam. Asyik-asyik muka kau buat masalah. Faham? Jadi guru naik bingit lah. Ada banyak macam tu. Mudah-mudahan ia akan memperjelaskan hal-hal itu, yakni guru, dan memberi ruang untuk bertaubat untuk murid. Mungkin juga hal-hal itu adalah gangguan syaitan semata-mata untuk merosakkan perjalanan ahli suluk. Seandainya pula para ahli suluk merasai guru sentiasa merestuinya, sudah tentu jiwa menjadi tenang. Seorang pembimbing yang bijak apabila melihat ahli suluk senantiasa beradab dan bersopan, memuliakan gurunya zahir dan batin, wajarlah gurunya membimbing dan mewariskan segala pengetahuan untuk perjalanan selepasnya. Sebab ilmu ini diberi kepada orang yang layak. Primary 1 dapat primary 1 punya ilmu, primary 2 dapat primary 2. Bukan guru nak menahan-nahan. Tapi ada yang budak umur 12 tahun masuk Cambridge, masuk Oxford kan, terus kan, mathematics, dapat ilmu. Diberikan ilmu sebab dia boleh menampung semua. Sebab zahir dan batin seorang itu, guru itu dapat melihat. Jikalau sudah boleh menampung,
terus dilepaskan ilmu pengetahuan supaya dia boleh bawa. Yang kecil tak boleh bawa, nak bawa yang besar macam mana? Dongki pun yang kuat macam itu ada dia punya limit. Ini pula kita.